Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Faris Daniel dan ini adalah program Cerita di Sebalik Berita. Sempena dengan bulan kemerdekaan ini, kami di Esrawani tidak terlepas untuk membawakan kisah-kisah inspirasi berkait dengan sejarah dan juga semangat patriotisme. Antara cerita yang kami bawakan adalah semangat tinggi yang dilahirkan oleh seorang pesara tentera demi tanah air tanpa memikirkan rasa takut untuk berdepan dengan musuh. Sarjan Muhammad Karim Wagimana, bekas Ranger dari Batalion Ketiga Regimen Ranger, berkongsi kisah ketika menyertai operasi menyingkirkan saki-baki komunis pada tahun awal tahun 70-an hingga hujung 80-an. Mari kita dengarkan dahulu kisah wiranegara kita yang pernah bertarung nyawa dengan komunis. Melihat rakan seperjuangan gugur ketika bertempur, malah ada di antaranya hilang anggota badan akibat jerangkap samar. Tidak pernah mematahkan semangat dan kekuatan cintakan tanah air ketika operasi jelaku di hutan Nunukan, Sarawak. Mempunyai semangat yang jitu ni, semangat setiakawan, semangat berpasukan. Maksudnya saya, contohnya lah macam-macam saya melalui semasa dalam tentera dulu, kan, terutamanya kerana unit ranger ni adalah unit ranger. Ranger ni memang tugasnya masuk hutan, dan saya ketika itu tahun 70-an memang tengah hebat komunis. Boleh dikatakanlah komunis ni memang mengganas juga. Kerana semangat dia, saya memang percaya dia memang punya semangat. Kalau dia tidak ada semangat, dia tak sanggup duduk dekat hutan. Dekat hutan dengan diburu oleh tentera, tapi dia sanggup. Kenapa? Jadi kita sebagai tentera ni, khususnya saya nak ingatkanlah kepada yang orang muda-muda ni, begitulah kita punya perjuangan dulu. Perjuangan semasa dalam pasukan tentera ranger. Memang tidak lain tidak bukan, kita memang sentiasa mencari musuh ni. Mencari musuh. Masa itu musuhnya yang terutamanya ialah komunis. Komunis itu. Jadi seolah-olah ini perkataan komunis ini menjadi sinonim kita. Ini kita memang kena hapuskan. Kerana dia mempunyai satu visi, dia mempunyai satu rancangan bukan untuk rancangan apa. Rancangan seolah-olah dia nak ambil ini negara ini. Komunis punya rancangan, dia punya visi. Jelas Muhammad Karim, 30 anggota Ranger terdiri daripada pelbagai masyarakat termasuk minoriti Sarawak, tetap bersatu demi menghapuskan saki-baki pengganas komunis ketika itu. Dia menasihatkan agar masyarakat kini membuang rasa ego dan sifat angkuh dalam diri. Sifat itu dilihat memberi kesan negatif dalam semangat kemasyarakatan yang kian pudar. Kita buang perasaan ego dan buang perasaan aku, engkau. Jadi saya perhatikan sekarang ni, kalau dalam masyarakat pun, masyarakat dekat kampung ke, rumah taman ke, saya tengok pun boleh katakan macam tu. Saya nak cakap pun tak berani sangat. Tapi saya seolah-olah lah, kadang-kadang jiran-jiran pun tidak kenal. Tak tahu nama, tak tahu asal-usul. Jadi kita, khususnya kita ni macam, ialah satu agama, satu bangsa macam ini, kena buat sebagai macam keluarga lah. Muhammad Karim berkhidmat sebagai tentera selama 21 tahun sejak tahun 1970 dan bersara pada tahun 1991. Beliau tetap semangat dan mengingati rakan seperjuangannya dengan mengadakan majlis bersama mereka setiap tahun. Itu dia semangat perjuangan dan sedikit nasihat yang dititipkan oleh Sarjan Muhammad Karim Wagiman, dan laporan ini dibawakan oleh Wakil Esrawani di Johor, Siti Nur Akila Omar. Jadi kita ingin bertanyakan serba sedikit dalam cerita petang ini kepada Akila sendiri. Akila, bagaimana Akila boleh bernasib baik, berpeluang untuk menemu bual Sarjan Muhammad Karim? Adakah beliau ini sememangnya insan yang terkenal dengan kisah perjuangannya di negeri Johor? Begini Faris, sebenarnya Sarjan Muhammad Karim ini adalah salah seorang bekas pesara tentera yang aktif dengan persatuan dia, yang sebagaimana yang kita telah dengar pada berita yang sebelum ini disiarkan. Sarjan ini diaktif mengumpulkan
rakan-rakan seperjuangan dia dalam tempoh masa dia berkhidmat untuk bersama-sama kembali bagi mengingati dan memperingati saat-saat perjuangan mereka semasa melawan komunis. Dan apa yang menariknya Faris, Sarjan Muhammad Karim ini mengingati setiap detik yang mereka buat ketika berada di dalam hutan. Dan apa yang saya boleh kongsikan sebenarnya semasa berada di rumah, Sarjan Muhammad Karim ni berceritakan tentang operasi jelaku ni yang dia sertai bersama dengan platoon. Dia adalah batalion 3 Ranger dan semasa berada di operasi jelaku, dia berada di platoon 11 yang mana dia menumpahkan saki-baki komunis di hutan Nunukan Sarawak. Yang mana pada ketika itu, kalau diceritakan kepada saya, Sarjan Muhammad Karim ada bercakap bahawa pada masa itu saki-baki komunis ramai, lebih kurang dalam 3 hingga 90 orang komunis, tetapi mereka diturunkan hanya 3 platoon. 3 platoon tu kalau saya kira hanya dalam 30 lebih kurang begitu, tetapi semangat mereka pada ketika itu dengan bantuan ranger-ranger di dalam maksudnya orang Sarawak sendiri yang membantu mereka, yang jadi pasukan ranger itu sangat membantu. Kerana kita sedia maklum bahawa Sarawak ini geografinya bukan tidak sesuai, geografinya sangat mencabar. Kawasan yang diturunkan di hutan Nunukan ini adalah berpaya dan pada masa itu bulan puasa ya Faris, jadi cabaran tentera yang dihadapi oleh Sarjan Muhammad Karim ini sangat hebat pada saya Faris. Mungkin agaknya apa lagi mungkin kisah yang dikongsikan oleh Sarjan Muhammad Karim yang mungkin tidak dilaporkan atau ada perbualan di antara Aqila dan beliau sendiri sewaktu membuat liputan tersebut? Mungkin ada cerita-cerita lain lagi ke yang dibawakan? Betul Mak Faris. Sebenarnya kan Faris, Sarjan ni dia seronok bercerita tentang kisah dia. Dan kita sebagai rakyat Malaysia macam saya sendiri, saya suka mendengar pengalaman-pengalaman orang lama. Ialah kita bukan berada di zaman mereka. Kita hidup bila kita dah dewasa, merdeka telah dikecapi. Bermakna kita hidup dalam keadaan selesa, tiada tumpahan darah. Jadi kita rasa nikmat itu ada. Tapi bila kita meletakkan situasi diri kita di tempat Sarjan Muhammad Karim ini, dia menceritakan bahawa pada ketika dia berkhidmat, pertama sekali dia diletakkan di Perak, yang mana pada ketika itu operasi pertama saja kawan dia gugur. Kawan dia ingat nama dia Muhammad Saleh. Lepas tu keluar di operasi, ialah ajal kan, ditembak dan gugur di situ. Dan apabila dia pergi ke operasi di Nunukan Sarawak ini, mereka bertempur dalam tempoh masa yang lama. Dan sebenarnya musuh yang banyak ini, Faris, berada di dalam hutan yang sama, tetapi mereka tidak putus asa kerana dengan geografi yang berpaya seperti saya ceritakan, semestinya tapak ataupun kesan-kesan untuk menjejaki komunis ini kelihatan. Tetapi pada masa itu dengan keadaan berkuasa, gelap, dengan suasana hutan yang tebal, mungkin itu adalah satu-satu cabaran. Dan apa yang menarik, mereka dapat menumpaskan lebih kurang 12 hingga 14 komunis dalam jumlah tentera ranger yang sedikit itu. Dia dapat tumpaskan jumlah komunis yang pada saya besar jumlah dia. Dan ada satu insiden yang dia tidak boleh lupakan, yang Sarjan Muhammad Karim ni ceritakan kepada saya, yang dia tidak boleh lupakan adalah pemegang, dulu kan ada askar yang memegang alat komunikasi. Askar tu dia berada di sebalik pokok besar. Dan apabila selesai pertempuran, Sarjan Muhammad Saleh pergi ke askar tu, kawan dia sendirilah, dan dia terkejut bila sebenarnya askar itu ataupun ranger itu telah tiada, telah ditembak. Tak tahu macam mana sudut tembakannya, tetapi agak ngeri, otaknya jatuh ke bawah. Jadi itu antara detik-detik yang dia tidak akan boleh lupa sepanjang hayatnya, Faris. Berdasarkan tinjauan Aqila sendirilah, berdasarkan pemantauan Aqila yang pergi ke rumah beliau, Sarjan Muhammad Karim, bagaimana Aqila melihat tentang kebajikannya? Beliau sekarang ni menetap dengan siapa, dan mungkin boleh dikongsikan juga bagaimana pribadi seorang bekas tentera atau pesara tentera, kerana kita mungkin memikirkan beliau pastinya seorang yang agak tegas dan mungkin sukar untuk berkongsi dan sebagainya. Mungkin berdasarkan tinjauan atau peliputan yang dilakukan Aqila, bagaimana orangnya?
Najwa Makarim ni kepribadian dia simple dan dia agak mesra. Sebenarnya saya pertama kali bertemu dengan dia. Sebelum ni dia ada bercerita, dia ada nampak kita dekat event-event. Biasa kan event, polis ada buat event penghargaan kepada bekas-bekas pesara ataupun tentera ada majlis penghargaan, tetapi kita tidak pernah pergi dekat dia. Jadi bila bila diminta untuk membuat laporan khas untuk kemerdekaan ni, saya mencari Sarjan Muhammad Karim ini hanya dengan satu panggilan dan saya memperkenalkan diri dan dia menyambut kedatangan saya di rumah. Alhamdulillah dia sediakan barang-barang yang kita perlu shoot, contohnya macam medal-medal ataupun pingat-pingat yang dia terima. Lagi satu dia tunjukkan album, bukan mudah kan Faris kalau kita tak kenal orang dan orang akan tunjukkan album lama-lama dia dekat kita. Dia Sarjan Muhammad Karim ni begitu. Dia tunjukkan gambar-gambar lama dia berada di hutan, dia tunjukkan macam mana keadaan camp masa tu. Tapi masa tu dicerita yang gambar-gambar tu dia ambil selepas Sakit Baki komunis tu dihapuskanlah di tanah air ni. Jadi dia seorang yang dia mahu kita merasai apa yang dia rasa. Bukan dalam keadaan yang sama tetapi mungkin daripada segi penceritaan. Dan walaupun Sarjan Muhammad Karim ini tidak punya anak lelaki, semuanya perempuan, tetapi saya kagum dan bangga kerana kesemua anaknya berjaya. Ada seorang anak bungsu dia tinggal bersama dia, merupakan seorang doktor di hospital kerajaan. Dan Akila, menjelang Hari Merdeka pada 31 Ogos nanti, kita sebagai wartawan seperti biasa ada ditugaskan untuk membawakan kisah-kisah patriotik, pengajaran, semangat kemerdekaan dan juga sebagainya, banyak lagi lah. Dan hasil temu bual Akila bersama Sarjan Muhammad Karim ini, apa agaknya nilai yang dipelajari sendiri oleh Akila sebagai anak muda ataupun apa nasihat yang paling memberi kesan kepada Akila sendiri? Ya Faris, kita wartawan, kita berjumpa dengan ramai orang. Apabila berjumpa dengan Encik Sarjan Muhammad Karim ni, dia punya semangat dia lain. Dia bagi nasihat, dia cakap kenapa sekarang kalau kita tengok kat taman-taman ataupun kampung-kampung di bandar lah. Mungkin tak semua tapi ada segelintirnya yang banyak menerapkan sikap aku, kau buat aku macam gitu. Jadi dia cakap sikap tu sebenarnya bahaya untuk tempoh masa yang lama kerana kita tidak tahu apa akan terjadi pada kita satu hari nanti dan siapa yang akan bantu kita. Itu yang dia pesan kepada saya, pesan kepada anak-anak muda. Jikalau ada masa lalu sebelah dia ke apa ke kan, kita jumpa dia, bertegur sama-sama jiran, berbaik dengan semua orang. Tetapi kita perlu menerapkan nilai keharmonian dalam keluarga ini, dalam keluarga dan negara ini, Faris. Dan Akila, kita mungkin lebih kurang 2 minggu lagi lah menjelang Hari Merdeka 31 Ogos nanti. Apa lagi mungkin laporan-laporan khas ataupun perkongsian yang ingin dibawakan oleh Akila di Johor misalnya selepas ini? Okey, Faris. Daripada sudut laporan berita, mungkin kemerdekaan ini bukan sahaja kita menghayati detik-detik kemerdekaan ataupun pengalaman-pengalaman pesara tentera, pesara polis yang terdahulu. Tapi daripada sudut sedikit moden, mungkin lebih menghargai faktor kesihatan. Macam malam tadi sebenarnya saya ada buat laporan berkenaan dengan klinik larian percuma di Johor Bahru, yang mana seorang anak muda bernama Yazid ini dia lebih fokus kepada mengajak orang ramai untuk hadir secara percuma. Dia buat klinik, dia buat macam mana cara larian yang betul. Benda itu semua mungkin pada orang nampak macam kecil. Tapi pada golongan yang suka asal larian ni, mereka melihat ia adalah satu sumbangan yang besar. Kerana di mana-mana tempat sekarang ni semua benda perlukan bayaran dan imbuhan. Tetapi Yazid ini dia menongkar arus, memberi semuanya segala percuma walaupun melibatkan masa dan tenaga dia sendiri, Faris. Dan pastinya banyak lagi kisah-kisah inspirasi ataupun kisah semangat kemerdekaan yang akan dibawakan oleh Siti Nur Akila Omar, Wakil Astro Awani di Johor, yang tadi berkongsikan sedikit kisah pesara tentera yang lumpuhkan kekuatan komunis, iaitu Sarjan Muhammad Karim Wagiman, bekas Ranger tentera. Itu sedikit yang dikongsikan oleh Akila untuk segmen pertama cerita petang ini. Saya kira itu saja untuk waktu pertama cerita. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.